Apa tu? Tak. Atas nama Ibn Sabil sah. Tak amanah tu naik bas. Ibn Sabil. Atas quotation Ibn Sabil tu sah. Tak apa. Kalau ikut dari sikit dah syarat tak ada masalah tu. Itu teknik nak nyampai. Atas nama zakat memang dia nak pergi, sah terima. Cuma itulah. Dia claim. Sebab claim tak betul. Pasal, okey. Atas nama yang cukup syarat dia minta ni, dia naik kapal terbang, bagi tarang terbang. Dia tengok dia pergi naik kapal layar je. Macam mana? Jadi macam mana pun dia boleh ambil kadar tu lah. Dia tengok belanja kapal layar lebih dari kapal terbang je. Katalah itu. Jadi memang sah ambil pakai semua. Kalau kurang, dia tak boleh ambil lah. Dah sampai tu, ada lebih. Yang tu dia tak boleh terima lah tu. Sama dia nak bagi balik, tak apa. Tu, tentu. Satu bila dia minta lain, orang bagi lain, dia lah pula kena amanah lain tadi. Dia tu kena amanah. Macam naik kapal terbang, naik kapal layar, ada lebih. Kalau ada lebih. Kalau tak ada, nasib baik. Tapi kalau ada lebih, amanah dia kena bagi balik. Pasal dia hanya boleh ambil untuk Ibn Sabil saja. Kadar itu saja. Yang lain tu ada duit zakat yang dia tak ada hak untuk ambil. Kalau kata dia katalah pergi-pergi sampai-sampai dia dah hukum taraf fakir miskin. Pasal duit tak ada, makan tak ada, kasab tak ada, mal tak ada. Kasab tak ada orang nafkah tak ada. Jatuh fakir miskin sekarang. Boleh tak duit tu dia nak guna fakir miskin? Dia tak ada kuasa untuk palingkan zakawat tu untuk jadi label apa. Tu susah dia. Jangan pun atas hak dia nak makan sah tu, tapi dah hukum pindah negeri pula. Dia cakap macam-macam bak tu. Macam-macam bak tu. Baik. Ada lagi tu. Isteri berhutang dengan suami beli susu anak. Contoh lah kan. Okey. Bayar hutang. Kalau bagi susu anak, tu lastik je bapak dia. Contoh tu mungkin tak apa cantik lah kan. Isteri nak beli gelang. Anak beli gelang. Itu duit tak ada, hutang kat suami. Hutang kat suami. Berapa lagi tu? Hutang kat suami RM5,000. RM5,000 pun besar mana sangat lah. Katalah ni RM5,000. Hutang RM5,000. Beli. Suami nak kena bayar zakat. Suami kata, nah, buat apa ni? Ambil ni. Kau ada hutang kan, abang kan? Dia buat lupa pula kan. Dia ingat bagi rantai free, dia hutang kita beli rantai tu. Ada hutang RM5,000 lah, ambil RM1,000 ni. Buat apa? Asnaf gharimin. Faham? Baik kan dia? Faham. Untuk dia bagi balik kita RM1,000. Bayar hutang bang RM1,000. Sah? Tak sah? Maksud apa? Bagi zakat bagi kat isteri. Tak boleh? Dengar elok ayat tu. Dia yang zakat tak boleh bagi kat isteri. Suami tak boleh bagi isteri. Bapa tak boleh bagi kat anak. Anak tak boleh bagi bapa. Cucu tak boleh bagi tok wan. Tok wan tak boleh bagi kat cucu. Tak boleh bagi tu di atas asnaf fakir miskin. Pasal apa? Bila fakir miskin, mereka ni lah yang wajib nafkah. Yang bagi contoh dengan beli susu. Hutang suami beli susu anak tak betul. Pasal ada susu anak tak ada, bapak lah kena bagi duit nafkah. Jadi hutang tu hutang nafkah tak boleh. Tapi hutang beli rantai bukan wajib nafkah. Jadi bagi isteri pula bayaran zakat itu bukan atas nama, atas status isteri fakir miskin, tapi di atas status isteri berhutang. Berhutang pula bukan benda yang istilahnya haram kan. Benda harus, masih lagi harus, walaupun nak kata mamuk rod suruh beli rantai gelang ni dah je. Tapi masih ada istimal yang harus. Sah. Kalau ikut risbah bayar tu sah. Bayar. Bagi kat menantu. Boleh? Menantu wajib nafkah kalau menantu miskin. Kita bagi kat menantu.
Itulah saya tanya tu, wajib bagi nafkah dekat menantu kalau menantu miskin. Yalah. Anak ke bapak, bapak ke anak. Ya. Menantu sah bagi. Walaupun lepas bagi menantu, menantu tu bagi kat anak dah. Menantu tu bagi kat anak dia, bagi kat isteri dia kan. Jadi dah dia menantu, dia suami, dia akan bagi kat bini dia. Jadi bagi kat anak dia tapi melalui menantu. Sah, pasal bukan bagi kat anak, bagi kat menantu. Sah? Sah? Masalah upah tu dah selesai tu. Masalah zakat, tengok bak asnaf tadi. Kalau dia memang asnaf, cukup lah. Kalau tak asnaf, tak ada. Cuma kadang-kadang bab-bab padi ni lah, dia orang tak perhati semua syarat-syarat ni. Kadang ni dah orang ni tuai. Ni upah, ni dia zakat lah. Tolong, dia zakat padi. Dia orang tu lah dia upah, orang tu lah dia. Tapi kadang-kadang masalah tu dia boleh kasap hari tu. Kasap dia boleh, mana boleh dapat zakat. Miskin lagi tak ada harta benda tu lain hal. Tapi kasap hari tu dia dapat. Nak bagi pun, nak bagi hari dia tak ada kasap tu. Hari tak ada kasap. Macam dia dah sebut awal tadi, kasap-kasap, masalah kasap tu. Itu kot. Lain? Bagi zakat apa? Masuk mesin. Betul? Bayar zakat tu. Hari tu datang tak datang? Ada cerita lagi pak tu? Ada lagi? Ada kan? Kau tidur masa tu? Cerita dah pak tu. Saya pun sebut sekali lagi lah. Pasal kaedah buat zakat ni, padi ni, kalau ikut asal kita, padi bila buat zakat, kita tak boleh jual hak fakir miskin. Kalau milik dia adalah milik mustaqil. Pasal bila kita katalah kita buat benda, cukup nisab, ada habuan dia yang dia punya. Cuma adakah milik dia milik mustaqil ataupun milik ishtirak? Tu istilah-istilah yang dipakai lah. Apa maksud milik mustaqil? Milik mustaqil ni maksudnya kalau katalah ada 1000 guni, bawa 100 dah, 100 guni. Jadi kalau dengan air itu 1/10, 10 guni fakir miskin punya. Adakah automatically jadi hak fakir miskin? Ataupun dia 100 tu milik kebersamaan Malik dan fakir miskin dengan milik yang intishar, muntashir, maksudnya bukan ta'yin 1/10, tapi milik kebersamaan atas jalan syarikat. Dia termasuk mal mushtarak, harta yang dikongsikan antara pemilik 9 habuan, fakir miskin 1. Maksudnya asnaf yang samaniah tu 1. Adakah milik syarikat ataupun milik mustaqil? Asal kita yang pendapat asal dia ialah milik mustaqil. Bila milik mustaqil tak boleh jual habuan 1/10 tu. Bila tak boleh jual, kita jual baik dan nama baik fuduli. Jual beli benda yang bukan milik dan bukan dalam perwakilan, tak sah. Atau kaul kedua, dia milik ishtirak, maksudnya harta syarikat. Kalau kita jual harta syarikat, dia mesti masing-masing redha meredai untuk boleh menjual dan membeli harta syarikat. Jadi bila kita jual macam tu atas milik ishtirak, sah kita jual. Jadi cabut ialah duit tu nanti untuk bagi atas nama zakat. Sah? Pasal dia telah mengizinkan untuk dijual harta zakat yang sepatutnya dia miliki atas kaedah harta yang nak kena zakat itu, dia ada milik kebersamaan atas jalan ishtirak, bukan milik yang mustaqil daripada fakir miskin. Kalau milik mustaqil, kita tak ada hak jual 1/10. Jadi buat keluar apa guni padi, 1/10 tu tak saya jual. Itu taruh. Itu nanti keluar zakat tu. Tapi tak buat itu lah, jual semua lah. Bila jual semua, atas kata itu pun dah amalan,
nak buat macam lain susah, jadi masalah. Ambillah kaul sahih, masih sahih, atas kata harta pemilik dan amil dan asnaf tu adalah atas hal ishtirak. Bila ishtirak sah kita jual, dah jual sah jual beli tu, cuma 1/10 daripadanya adalah harga untuk fakir miskin diberi atas nama zakat. Bukan saja fakir miskin, sebut fakir miskin tu atas jalan mudah lah, golek jumpa fakir miskin lah. Asrah yang 8 untuk bagi nama zakat. Sah itu. Atas jalan harta ishtirak, bukan atas jalan hak mustaqil bagi fakir miskin daripada harta zakat. Betul. Ada lain? Kalau hak mustaqil tu fakir miskin kena jual sendiri. Ya. Bukan kata jual, jadi bila jual sendiri tu Malik tu tak boleh jual. Pasal bukan kata dia dah. Maksudnya dia ada 100 guni, 10 bukan dia punya dah. Automatik dah jadi hak bagi miskin. Dia tak boleh jual. Yalah, yang tu yang bila masalah tu yang kalau ikut kita ambil atas kaul sahih tu lah. Pasal kaul asah tu jadi macam tak boleh nak pakai ya. Jadi tapi masih kaul sahih masih kuat. Masih kuat tak boleh pakai. Dia bukan kaul dhaif yang kita pandang sebelah mata je, tapi ini kaul sahih. Bila kaul sahih tak apalah amalan tu. Lagipun yang memang itu amal, lagipun jadi susah pula. Yang ni jual, yang ni tak jual. Jadi susah pula. Jual. Jadi atas kaedah apa? Kaedah hak ishtirak bersama dengan asnaf 8. Okey. Lain? Hak ishtirak perlukan persetujuan juga daripada pihak syarik. Ya. Kalau dah jual, lepas tu pihak fakir tak setuju. Ya, bagus soalan tu. Kaedah bab ishtirak ni memang dia asalnya mesti ada istilah lafaz tu. Cuma atas kaedah bab syarikat, bila syarikat je, memang dia istilah bina asal dia mesti redha meredai dan tak perlu lafaz. Pasal kalau kata kita kongsi lah, kita syarikat lah, hang keluar 10,000 aku 10,000. Okey lah, beli. Orang ni jual, orang ni beli. Tak payah lah aku izinkan untuk jual barang yang kita milik bersama ni, aku pun samalah. Tahulah, jadi milik ishtirak dia tak perlu lafaz. Pasal atas nama ishtirak sah untuk berjual beli antara satu sama lain. Jadi tak perlu kata jumpa bagi miskin mana-mana, oh bagi miskin. Mana yang duit padi ni ada apa dalam kat aku ni 1/10. Jadi redalah aku jual lah. Tak payah. Pasal dah atas nama ishtirak tu, macam tadi automatically mustaqil, ni automatically ishtirak. Bila dah ishtirak automatically keizinan tu ada. Tak perlu berlafaz daripada pihak mereka. Lagipun kalau tanya, agak-agak dia orang setuju tak kita jual, bagi duit kat dia orang. Setuju? Setuju maksudnya alamat ridha tu ada. Mufi bahasa-bahasa alamat ridha bahasa itu. Orang selalu pakai istilah tu. Jadi tak ada masalah, bab masalah lafaz keizinan tu. Dari segi tu, maksudnya memang fuduli pun, kalau memang fuduli kan dia mampu. Maksudnya dari segi tu, kemungkinan fakir akan setuju juga. Macam mana pun baik fuduli ni, baik fuduli, kaedah baik fuduli dia bukan atas jalan milik dan bukan atas jalan wakil. Atas kaedah jual fakir miskin ni, milik memang asal milik kita. Cuma atas kata ada hak zakat, adakah hak mustaqil atau ishtirak. Jadi kalau pandang atas ishtirak tu, memang ada hak kita di situ. Jadi tak nama fuduli ya. Kalau dalam bab mustaqil, tu fuduli ya. Jadi atas kaul asah yang kata dia adalah hak mustaqil, baik fuduli ya, tak sah. Fuduli bukan mampu. Ni apa? Tentu pada keizinan pemilik. Cuma baik fuduli asal jual fuduli ni dia haram dan tak sah asal lah. Melainkan bila dirujuk balik kepada dia kan, tanya dia, ni aku tak minta wakil kat kau pun jual barang ni, tapi aku dah jual dusun tengok doyan kau 3-4 hari kau tak kutip, aku kutip, kita pergi jual. Dia tak izin kat kita, tak ada wakil pun kan, bukan doyan kita pun, bukan syarikat, kita dah jual, kita khabar dia, mengujuk lah tolong jual katanya. Ini sah, tapi asal perbuatan tetap haram. Cuma baik fuduli yang macam tu kalau di atas tawakuf tu tuan, cuma boleh jual ni jika memang ada redha
Yang atas kaul, atas mustakil sekalipun, memang kalau atas telah hak mustakil, kita dah jual. Lepas tu jual tu jual fuduli namanya. Tapi bila kita tanya dia orang, aku jual beras, hampa ni patutnya beras. Tapi aku dah jual, saya aku bagi duit je. Tak apa ke? Senyum dia. Ini yang kami nak, kami pula pergi jual beras. Jadi atas kaedah itu, jadi sama ada mustakil atau isyarak, dua-dua sah lah. Cuma fuduli ni, dia sah dengan sebab ada keredaan dia untuk menjual benda yang hak dia, tapi kita dah tolong jual. Istirak lagi kuat lah. Jadi istirak dengan hak dengan istirak tu lebih kuat. Satu pejamkan tentang pendapat mustakil tu, tapi ambil atas istirak, pasal bab istirak dia tak perlu di atas sebut-sebut dan keizinan dari tu. Satu kita tak bubuh bahasa mustakil tu. Pasal kenyah nak cerita dari segi izin minta izin pula kan. Ambil je yang bab istirak, tak perlu apa-apa izin, ambil bagi je, cabut je atas kaedah istirak. Itu kan. Kalau ikut wa ila man yujada minhum, ada bahar lughah sikit lah ibarat kita tu, biar lu wala yaktasiru. Tangguh tak lu, sambung nanti insyaAllah. Soal lu masih kalau ada sekitar tu, tak ada kita tangguh Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض ونور شمسك ولنا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين، وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وسلم تسليما على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. وعليكم السلام.